yang lain sifat pada dosa besar. Dan bermula jatuh seorang yakni seseorang. Jatuh seorang yakni jatuh oleh seseorang. Deh. Jatuh tak lalu. Di dalam dosa besar. Jatuh seorang mukallaf di dalam dosa besar. Deh. Dosa besar mana? Dosa besar sifat yang lain daripada riddah. Dosa besar tu tapi hak lain daripada dosa riddah. Mana dosa yang lain daripada dosa riddah? Dosa tu dosa besar juga, tapi bukan daripada dosa riddah, bukan dosa telucuk agama, bukan dosa jatuh agama. Mana dosa yang lain? Seperti berzina, seperti minum arak, seperti apa dia? Bunuh orang, seperti bunuh diri, ataupun seperti bunuh anak ketika dalam perut. Tu orang panggil dosa besar lah kau. Demo cuba pergi cari kitab yang bernama Al-Kabair. Dan kitab nama Al-Kabair dalam tu dia sebut semua 70 dosa besar. Dia cari kitab nama Haza Al-Kitab. Orang panggil kitab apa? Orang panggil Haza Kitabul Kabair. Apa Kitabul Kabair? Yakni kitab duk bercara masalah segala dosa-dosa besar. Dalam kitab tu sebut dosa besar saja 70 dosa. Kita cari kitab tebal tu. Kitab tebal tu harga tak ada mahana tu. Kalau kita nak tahu tu, dosa besar tu gapo-gapo tu dia sebut dalam tu 70 dosa besar. Cuma dia dosa besar yang lain daripada dosa riddah ni, lain pada dosa telucuk agama ni, lain daripada dosa jatuh agama dan terlepas pada agama ni. Deh. Lagu mana hukum dia? Tengok. Tiada menjadikan dia kan seorang yang jatuh dalam dosa besar yang lain pada riddah. Tiada jadi ia, tiada menjadikan dia kan seorang yang jatuh di dalam dosa besar selain daripada dosa riddah ni. Kafirun. Makna kata orang jatuh dalam dosa besar. Seperti berzina. Seperti minum arak, seperti bunuh orang, seperti bunuh anak halus-halus dalam perut orang tina yang perut besar. Lepas tu perut besar saat ni bocah luar nikah, anak klik rumah malu, maka jatuh anak. Dosa besar tu. Dosa besar. Maka dosa besar tu orang panggil jadi kafir orang ni. Jawab kata tak jadi kafir. Walaupun dia zina 100 kali, tak jadi kafir. Walaupun dia minum arak sampai beratus-ratus jebu, tak jadi kafir. Walaupun dia tu bunuh orang berpuluh-puluh orang, tak jadi kafir. Malaikatnya, dosa dia saat ni tu riddah. Dosa dia tu jatuh agama. Seperti kata, semaya tak wajib dah kahwin. Perkataan ya. Ataupun dia kata, masalah kahwin ni boleh berzina. Tak apa halal zina bagi kahwin. Hak tu dia panggil jatuh agama dah. Dosa macam tu panggil dosa riddah tu jatuh agama. Besar dosa. Hak tu lah dikata dosa besar. Lagi pula sebesar-besar dosa daripada dosa besar. Maka dia mau tanya berzina jatuh dosa tak? Berzina tu jatuh tak? Masalah agama? Tak jatuh. Telucuk tak agama? Tak telucuk. Kalau semata-mata dia matahari kerana mau berzina, ia kata kahwin berakhir. Kerana puan mau minum arak, kahwin cok dengan arak, tak boleh duduk, tak langkai, tak langkai, tak boleh duduk. Tak sedap jadi kelio, pecah alio. Pas dia mau tanya harai tak arak? Harai. Harai tak arak? Harai. Tapi kalau dia mau tanya tu, mu minum arak apa? Arak tak harai, arak sana tak harai, tak kahwin. Hak tu jadi kufur. Sebab dia pahala benda yang harai. Tapi kalau dia minum arak 10 jebol sekaligus, dia mau tanya mu minum arak anak? Kahwin berakhir. Kenapa? Kahwin cok. Lepas tu harai tak tamu? Harai. Lepas tu mulai nak kacau duk minum, kahwin tak boleh tinggal. Dia tinggal kena duduk tak boleh duduk, tak sedap pecah liur lah. Kalau dia kata arak tu harai tahya, tapi dia tak ada hukum kata arak tu saat ni tu halal, maka ketika tu walaupun arak tu dosa besar, tapi orang panggil tak jatuh agama. Tak jatuh agama tu. Dan tiada dihukum atas orang yang mubtadi'. Orang yang mubtadi'. Gapo orang mubtadi'? Yakni orang yang mereka-reka pada agama. Yang reka-reka pada agama. Tanam molek weh. Tu dia. Nah, tengok. Jangan duduk nera tu bucu tu. Mak betul nera, mak. Mak nera tak? Dan tiada dihukum atas orang yang mubtadi', yakni orang yang mereka-reka pada agama. Yakni orang reka-reka pada agama. Ya reka mana?
Supaya masalah ni Nabi tak buat, jadi rekah tak Nabi buat. Mana? Supaya kita tahu rekah tu banyak perkara. Kadang-kadang rekah tu sunat, kadang-kadang rekah tu wajib, kadang-kadang rekah tu haram. Deh. Rekah hak Nabi tak ada buat, jadi rekah. Reka-reka ataupun ya reka-reka mana hak Nabi tak buat. Tapi kadang-kadang hak Nabi tak buat saat ni tu molek. Kadang-kadang Nabi tak buat tu tak molek. Kadang-kadang Nabi tak buat tu dilarang kalau kita buat. Nabi kata dah pada hadisnya, man ahdasa fi amrina. Siapa dia tu mereka-reka pada agama kami, falaisa minna. Orang itu bukan daripada kami. Tapi reka mana? Sebab itulah ulama terbagi pula dalam kitab azkar katanya, al-bid'atu khamsatun. Bid'ah tu terbahagi pada 5. Ada bid'ah saat itu, gawa dia wajibah. Ada bid'ah saat itu mandubah. Ada bid'ah saat itu muharramah. Ada bid'ah saat itu dikatakan mubahah. Ada bid'ah saat itu dikatakan makruhah. Bid'ah ni, cara bid'ah. Cuma dia orang yang mereka-reka pada agama ni, mubtadi' pada agama ni, supaya kata nak? Supaya kata seorang tu kata kita tak boleh tengok Tuhan. Supaya buat Mu'tazilah. Ni bid'ah belaka ni. Sebab orang panggil dia kaji ya takwil pada ayat tu tak betul. Maka bid'ah dia tu membawa kepada dia jatuh agama. Tak tengok. Dan tiada dihukum atas orang yang mubtadi', yakni orang yang mereka-reka pada agama, tiada dihukum takluk dengan kufurnya. Kufur bagi mubtadi'. Orang yang mereka-reka pada agama, reka-reka pada agama, tak jatuh agama, tak terucuk agama, ataupun tak terlepas pada agama, tak jatuh dari agama, tak jatuh daripada agama. Seperti Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah, kumpulan Mu'tazilah, cuk Mu'tazilah. Mu'tazilah mana? Yang mengatakan, Mu'tazilah yang duk berkata, yang mengatakan mana? Bahawa sehamba itu menjadikan perbuatan dirinya diri bagi hamba. Hamba ni yang mengada perbuatan diri. Apa ni? Demo kali kita tahan ni. Kawan duk pegang rotan ni, kawan duk pusing-pusing ni, via kawan. Aku buat bukan Tuhan. Kama dia Mu'tazilah yang kata hamba boleh memperlaku, boleh menghasil, boleh mengkesan perbuatan diri. Maka perkataan Mu'tazilah ini, perhati banyak kali dah kita surah ni masalah Mu'tazilah duk selisih dengan ahli sunnah. Mu'tazilah kata kita duk pusing, kita pegang, kita kuasa, kita yang buat, kita yang mengada. Tuhan tak. Tapi dengan sebab Allah Ta'ala kudrat, rang hidup dalam diri kita. Tuhan capak rang dalam diri kita. Tuhan isi rang dalam diri kita. Tuhan isi kudrat dalam kita. Sebab tu boleh kita pusingkan rotan. Boleh kita buat lagu tu. Boleh kita buat gini. Boleh kita buat gini. Boleh kita bangun. Semua perbuatan kita. Kata Mu'tazilahnya. Tapi sebab apa Mu'tazilah tak kufur? Sebab ia kait sikit atau kudrat yang Allah Ta'ala buat duduk dalam diri kita. Dengan sebab kudrat tu kita kuasa. Pas perbuatan hak asil tu, hak nampak kita buat gitu, hak nampak kita makan nasi, nampak kita bangun ni perbuatan kita. Tapi dengan sebab tu hawi kudrat. Maka perkataan Mu'tazilah ni mubtadi'un. Orang panggil bid'ah. Tapi bid'ah ni jatuh agama tak? Terucuk agama tak? Jawab kata tak terucuk agama. Tak jatuh agama, tak terlepas pada agama, tak jatuh jadi riddah. So, mubtadi' dan yang mengingkar. Mu'tazilah lagi. Mu'tazilah lagi perbuatan apa? Perkataan Mu'tazilah lagi ni. Dan yang mengingkarkan, yang mengingkar menolak oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah kata mana? Mengingkar harus melihat Allah Ta'ala. Hak ni Mu'tazilah tolak. Tolak ke? Yakni nampak Allah, lihat Allah. Di mana? Di dalam akhirat. Mu'tazilah kata tak boleh tengok. Tak boleh tengok Allah Ta'ala. Mu'tazilah tu ingkar akan ayat kata boleh tengok Allah. Bukan Tuhan kata dah dalam Quran. Ila rabbiha nadhiram yawma idzin. Tuhan katanya yawma idzin. Kemudian pada hari kiamat saat itu muka orang-orang mukmin itu termelang lagi pula cerah. Ila rabbiha nadhirah. Gi kepada Tuhannya, Tuhan bagi muka orang mukmin ni nadhirah, dapat menilai akan Allahu Ta'ala. Tapi Mu'tazilah kata kita tak boleh tengok, kita tak boleh lihat, kita tak boleh nampak Allahu Ta'ala di akhirat.
Deh, maka lagu ni dia panggil mubtadi'. Kerana di segi mazhab ahli sunnah wal jamaah tu boleh kita lihat, boleh kita tengok Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Itu jadi belawainya. Kenapa boleh kata mubtadi'? Kerana ada bagi mereka itu, bagi Mu'tazilah ni, takwil. Ada takwil. Kerana bagi ada takwil, ada yang paling ayat mana? Ayat katanya, wa idistaqarra fa inistaqarra fa sawfa tarani. Fa inistaqarra. Duk takwil di istaqarra tu sebab Nabi Musa duk munajat dengan Allah Taala tu. Nah, kemudian Nabi Musa duk munajat Tuhan kata 40 hari kena nak munajat atas bukit Tursina. Hak Tuhan kata wa iz wa'adna Musa 40 lailatan, dan kami berjanjikan Nabi Musa 40 hari nak tapo atas bukit Tursina. Dalam keadaan duk suluk, keadaan Musa duk beramal ibadat, duk munajat, duk bising dengan Allah, Musa pergi minta pada Allah nak tengokkan Allah Taala. Kemudian duk minta Tuhan tak boleh Musa. Tuhan kata, tak boleh tengok aku Musa tak padah. Nak tengok sekali ya Allah dalam ketika aku duk munajat atas bukit Tursina. Tak boleh Musa. Tuhan kata, moga nak tengok berdoa, mu tengok di bukit ni. Kalau bukit ni tetap, bukit ni tak kocok, bukit ni tak utuh, mu boleh tengok aku Musa. Tu. Kemudian istaqarra yang ditakwilkan oleh Mu'tazilah, makna istiqar ketika tu muhalun di sisi dia. Deh. Malaikat. Hak ni jadi kafir ni, malaikat. Kocowali ni. Malaikat, tengok. Malaikat ni istisna mana? Istisna pada kata, orang yang mubtadi' dengan kufur. Tiada dihukum atas orang mubtadi' dengan kufur. Malaikat, istisna pada tiada dihukum dengan kata mubtadi' tu dengan kufur. Malaikat, yakni malaikat yang kata kufur. Hak ni jadi kufur. Mubtadi' macam ni kufur. Mubtadi' di sini jatuh agama. Mubtadi' aku ni jatuh dari daerah, jatuh ridah. Tengok. Malaikat istisna pada tiada dihukum atas orang yang mubtadi' tu kufur. Malaikat, yakni kecuali mubtadi', yakni orang yang mereka-reka pada agama. Bagaimana? Yang mengata bahawa Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berjisim. Allah Ta'ala berjisim, bertokar semacam kita bertokar, berjuzuk. Kita berjuzuk dah tengok lagi kita ni. Juzuk jari. Lepas tu suah jari. Lepas tu ada jari kita je suah-suah. Pergi kapuh dengan tapak tangan. Tapak tangan pergi kapuh dengan pergelangan tangan. Pergelangan tangan pergi kapuh dengan masalah siku. Dalam diri kita ni berjuzuk pula. Berlapis-lapis, bersusun-susun. Mana? Dalam diri kita ni ada kulit. Dalam kulit ada darah. Dalam darah ada urat. Dalam urat tu ada darah. Adanya lemuk. Deh. Dia kata Allah Ta'ala tu berjising, berjuzuk. Orang mubtadi' lagu ni, katanya musannif kita sini, ulama kata jatuh agama mubtadi' macam ni. Kata Tuhan tu berjising. Faham tu? Berjising supaya buat mujassimah. Ya ada mujassimah, ya ada musyabbihah, ya ada karamiyah. Ni buat kufur je ni. Mana mujassimah? Mujassimah ya i'tikad kata Tuhan bertokar berjising macam kita. Kita berjising lah, berjising kita ni. Ni orang panggil bertokar besar apa kita. No, orang ni besar lagi. Orang ni halus sikit, orang ni rendah sikit. Ni. Patut ni halus. Hak ni besar. Supaya bukit besar. Berjising tak? Berjising. Supaya langit berjising. Bumi berjising. Tuhan tu berjising macam tu. Orang yang mubtadi' mereka-reka kata Tuhan berjising, jatuh jadi kafir. Dan jatuh dalam riddah. Dan yang mengingkar. Ya ingkar. Ni orang panggil mubtadi' yang jadi kufur. Mengingkar, mengetahui Allah Ta'ala. Tuhan tak tahu akan segala yang juz'i, benda halus-halus, benda berjuzuk-juzuk Tuhan tak tahu. Orang mubtadi' yang reka-reka Tuhan tak tahu benda berjuzuk-juzuk. Mana benda juzuk? Kita tahu benda halus-halus. Juzuk pada kita ni, benda juzuk-juzuk. Benda halus-halus, juzuk-juzuk ataupun jadi bersuku-suku. Masalah apa pasir-pasir, benda halus-halus duk patak bumi, benda yang kecil-kecil, benda yang berjuzuk-juzuk. Tuhan tak tahu. Maka orang yang ingkar atau Tuhan tak tahu benda yang berjuzuk ni, kata dia, maka jadi kafir ia mubtadi' yang mengata Tuhan berjising, dan mubtadi' yang kata Tuhan saat ni tak mengetahui akan segala juz'i. Tak situ? Tak ada memolek weh. Sanusi negara Sanusi. Si negara.
Orang yang mengata kata Tuhan saat ni tak tahu benda berjuzuk, maka ini dikata kufur. Habis kat tu. Dan wajib atas mukallaf taubah. Baca taubah tu. Dan wajib atas mukallaf, yakni wajib pada syarak. Celong. Dan wajib di atas mukallaf, yakni wajib syarak. Wajib ke? Taubah, yakni oleh taubah. Taubah ni makna apa? Taubah, yakni kembali kepada Allah. Mengaduha pada Allah, royak pada Allah tentang dosa. Taubah daripada dosa. Wajib ia bertaubat daripada dosa. Taubah saat ni tu. Wajib taubah dengan segera, dengan bersegera. Apabila kita jatuh dosa pak, wajib kita taubat. Jangan duk tangguh. Misalnya kita pergi minum arak deh. Ataupun kita pergi berzina. Maka kita tak apa, nanti kita taubat tahun depan, tahun ni kuasa tak ada lagi. Nanti tahun depan ni lepas pada aku saat ni tu buat kerja ni, aku nak taubat nanti lepas jual dia ni aku nak taubat. Misalnya dia pergi jatuh minum arak dengan fok toke-toke. Misalnya fok jual dia, pergi jatuh minum arak kali dengan fok cucuk toke duit belana ni, pergi main arak, minum arak, pergi jolip tino, masuk market tino bilik masalah. Pas dia kata kan, dia mau temu tak taubat gi dosamu. Ya teka lu nanti lepas-lepas musim dia ni, lu ni sibuk sangat. Maka apabila seorang tu dia bertangguh daripada taubat, bukan kata dosa dia kau tak bertambah. Bukan dosa sekat tu, dia kau bertambah. Orang panggil kau bertambah, kau ziyadah. Sebab itulah dosa saat ni wajib kita kena segera. Apabila kita jatuh dosa, apa kita tinggal semaya. Maka kita tinggal semaya, bila mu nak qada semaya, mu tinggal kemarin. Tak apa nanti kat puasa ni, bila puasa sedap sikit aku nak qada, lepas tu aku nak bertaubat dengan Tuhan, aku selamat mati lagi. Maka orang mana dia saat ni tu berdosa, dia dosa dah situ. Lepas tu dia lewat daripada bertaubat, dia tak segera taubat, dia bertambah pula dosa dia situ. Wak melengah-lengah, wak main-main dengan bertaubat. Dan jika dosa kecil sekalipun, apa jika dosa kecil sekalipun? Yakni jatuh di apa sekalipun, apa makna sekalipun, yakni wajib segera taubat juga. Wah, apa makna sekalipun? Yakni wajib bertaubat juga. Nah, daripada dosa. Mana tahu sekalipun, yakni wajib segera taubat juga. Nah, walaupun dosa tu halus. Mana dosa halus? Tengok tino. Mana dosa halus? Tengok gambar kita tu, gambar telanye. Dosa halus tu. Gambar telanye, tengok ke tino tak kelubung. Ataupun kita pergi tengok, pala lutut demo. Dah salah lah kau tu. Demo buka pala lutut, kita tengok. Ataupun demo buka pala lutut, kita tengok. Demo buka pusat, kita tengok. Dosa kecil belakang tu. Tapi kita tak ni tu tak bertaubat. Maka kita tak bertaubat tu, dosa kecil. Lama jadi dosa besar. Bukan kita buat dosa halus, dia jadi halus tak. Apabila kita buat kau banyak. Mana kata dosa tu jadi kau besar. Sebab itulah orang panggil apabila jatuh dosa, wajib segera. Sebab orang panggil apa dia? Yakni orang panggil, bangun diri dah. Sebab tu orang panggil apabila kita jatuh dosa, malaikat kata dah, malaikat Roki Atik. Atik kata aku nak buat dosa dah dia ni. Roki kata kau dulu, nanti siapa neje dulu mu nak buat apa? Mu nak buat dosa dia. Nanti neje. Sebab tu sunat kita segerakan pada taubat kita tu. Dan tiada jadi binasa taubatnya, taubat seorang tak jadi binasa. Tak jadi binasa taubat seorang dengan kembali mengerjakan dosa. Hanya wajib taubat yang baru pula bagi dimakan dosa itu. Tengok mulai. Jadi makna katanya, kata berdosa ni, tengok. Kemudian masailul atiyah, masalah yang lagi kadate. Bila mau faham, molek ngaji sikit-sikit tapi faham. Hak ni labur besar kali. Patut faham dah lekat lepala. Dia mau tanya kita satu hari kita boleh jawab. Bukan kita, bukan ilmu duk dalam kitab. Dia mau tanya masalah satu masalah kata kita saat ni tu jatuh di dalam dosa besar, kufur ke tak kufur. Kalau kena kita tengok dalam kitab. Mana tu ilmu duk dalam kitab, bukan ilmu fis sudut. Supaya tok kenali Kelantan, dia klik Mekah, dia duk Mekah berapa puluh tahun lebih. Duk duit 100 riyal. 100 riyal seolah Taala ni 1000 kok lah. Pas tok kenali duit ayah ya widumuh tu, widumuh ya. Mek daripada Kelantan tu, naik Mekah duit 100 riyal kapal layar. 100 riyal boleh duk 10 tahun. Makna tok kenali makan 10 riyal setahun. Makna 100 kok setahun. Masa tu lepas tu dia klik, dia mata tok kenali awal, dia panggil awal kenali. Dia klik Mekah dah turun di apa? Di kalai kapal ataupun di kalai perahu,
Dia mau tanya mana kau kitab tuan guru? Dia kata kitab fis sudur. Dia kata la fil kutub. Al-ilmu fis sudur. La fil kutub. Ilmu ini di dalam dada. Bukan di dalam kitab. Sebab tu masalah kita ingat dah. Kita kena ngapa ingat. Ingat satu masalah. Apa tu kita ngapa, kita baca, kita ngapa, kita baca, kita ngapa, kita baca. Maka dia lekat dalam kepala. Apabila dia setuk dia mau tanya, kita ingat. Sebab tu perlu kita baca banyak kali. Perlu kau masa nak masuk ngaji, baca. Lepas dah klik ngaji, kita baca. Walaupun kita baca supaya nak lekat dalam kepala otak kita. Masalah yang pertamanya, apabila seorang mukallaf jatuh di dalam dosa besar. Dosa besar ni selain daripada dosa ridah. Selain daripada dosa yang kata Tuhan tak ada. Selain pada dosa apa? Dosa kata, semaya tak wajib. Tu orang panggil ridah. Tu jatuh jadi murtad. Tu jatuh kufur ataupun jatuh daripada agama Islam. Kalau ada dosa selain daripada dosa ridah seperti dosa zina. Ada seperti dosa membunuh akan orang. Berdosa besar kau ni, kita dia bom. Mati tunggu dia tu. Dosa besar ni. Dia bedil orang. Kita buat kereta tepuh orang mati. Masalah kelai tepuh. Orang panggil bunuhkan orang. Dan pula dosa minum. Dosa minum. Minum arak masalah. Maka semua ini tiada jatuh seorang mukallaf sebab menghijau dosa tersebut daripada agama. Makna orang ni tak jadi murtad dan tak jatuh agama. Misalnya ia berzina. Berzina kuat berdoa. Kerana tak takut dosa tu. Dosa tu gitulah. Tapi kawan nak tinggal tak boleh dah. Supaya dia duduk teriak markah tu lah. Duduk tewah kawan goya. Zina dengan tino sekali. Tanah dini sekali. Zina seorang tanah tewah pia banyak zina. Pia banyak tu menebuk. Ni fok batin menebuk dia panggil cara K. Fok rima ataupun fok boyo. Mung zina tanah pernah dipapai. Mung zina tanah pas satu hari tu budak hanya nak buat bini. Hari ni Tuhan nak beri taufik dia, nak hidayah dia sebab zina tu 99 orang. Nak cukup 100 dah. Lepas tu budak dia tu, hak kekasih dia tu, dia nak buat bini dia lah budak ni. Ayah nak molek gak tika buat bini. Tak say gak ayah berzina dah. Pas budak ni ya tu pera mari tu nak buat bini lah dah. Tiba-tiba hari tu ya tu baik daripada berak saya masuk gate. Saya gomo hak tinah dia nak buat bini. Hak tu ya teriak. Makna kata orang zina dia kena menikah dengan zina. Walaupun dia tak say orang zina, az-zani la yankihuha illa zaniyatan. Orang berzina dia tak menikah malaikat orang zina juga. Ingat molek. Kalau kita nak orang tino tu molek, nak orang tino tu berjuru, nak orang tino solat, kita kena solat juga. Sebab tu kata, az-zani la yankihuha illa zaniyat. Orang yang berzina tidak menikahlah akan dia, akan orang berzina, malaikat zaniyatan. Az-zani la yankihu illa zaniyatan. Orang yang berzina, dia tak menikah, malaikat orang yang zina juga. Makna bini hak dia nak nikah, bini hak dia nak berkahwin, dia nak buat retina, buat ibu rumah, malaikat retina tu bekas orang tebuk juga. Sebab tu kita nak bagi molek, kita kena jaga kita wi molek dah lah ni. Kalau kita nak retina molek, kita kena jaga diri kita wi molek. Kalau kita nak orang juru, kita kena jaga kita wi juru dulu. Baru Tuhan akan hantar kita orang juru. Khairah? Faham kalau kita nebuk dah 3 orang, tak ada kena angin, barat. Bini kita bekas tebuk demo. Tak ni. Sebab lu kita nak retina juru, retina molek dah. Lepas tu retina tu masa kita ngaji pondok, kita duk gewe dah. Lepas tu kita pun nak tinggal pergi luar negeri. Nak tinggal luar negeri, kita kita dua orang tak usah kecek pada ni. Ben nak pergi ngaji 5 tahun. Kalau dek nah gerak tunggu, dek nah tunggu. Kalau dek nah tak gerak tunggu, dek deh. Kita pergi ngaji luar negeri. Ngaji luar negeri tunggu kapal tu 70 hari mari. Deh, tapi kita klik mari tu dia mau tenah tak ada nikah ke weh. Panah tak nikah sebab apa? Dia masuk banyak orang dah. Duk tunggu biar duk tunggu tajri. Ni dia panggil rateh. Boleh ambil dia tu deh. Tinggal 5 tahun tak ada kecek apa dah. Payah pun ngaji cara kita pun janji cara kita. Tu. Tapi kita kena ingat apabila kita berzina, orang tinah jadi bini kita pun bekas berzina juga. Soal tak bekas ke pakar dah. Kita duk pakar dah. Orang mangkau bekas kita boleh pun bekas ke pakar. Lepas tu, dia berzina 10 kali, 100 kali. Kufur tak kufur? Malaikat kata zina tu halal. Jatuh kufur. Kalau tak kata zina tu halal, dia zina 1 kali. Dengan 100 reptino. Misalnya, zina 1 kali. Kufur tak kufur? Selama dia tak kata zina tu halal bagi dia. Deh.
Tak jadi murtad nah dengan sebab dosa zina, minum arak. Masalah kedua, tiada dihukum atas orang yang mubtadi'. Ingat molek mubtadi' nah, yakni orang yang mereka-reka pada agama dengan kata kufurnya. Hak Nabi tak buat. Nabi tak kata macam ni supaya mukluk, hanya duk bahas mukluk ni lah. Tengok kata mukluk tu bid'ah sungguh. Tapi masalahnya ulama yang korong yang keempat duk buat mukluk mari. Sayyidina Abu Bakar pun kata siapa dia nafkahkan harta dia di jalan buat mukluk Nabi, orang ni faqad azzamal Islam. Orang ni sesungguh dia tu membesarkan Islam. Siapa tu orang duk rak tu belah ke dia tapi tak lupa padah mari makan cerak tu. Lapar juga sebenarnya deh. Wah bui kan deh. Deh. Papa labin ni nate. Tak boleh Allah, tak boleh Allah. Tak boleh. Lepas tu dengan kasihnya. Hagi. Rak orang deh. Tak boleh buat mulut. Jadi buat apa ya deki ke Nabi tu dah. Tu yang tak nak menegak Islam. Nak besar Islam. Nak menegak Islam. Besar Nabi, umat Nabi. Pahan nak deki orang buat mulut Nabi nya. Pakai orang mulut Nabi, dia sebut kisah Nabi, dia sebut cerita Nabi, dia besar. Lepas tu ni orang panggil wasilatan ila taqarrubillah. Wak mulut ni satu wasilah, satu tangga untuk mendekati pada Allah. Apa kita tak fahamnya? Dia baca sallallahu ala Muhammad. Sebut selawat, minta Tuhan selawat atas Nabi. Apa makna selawat atas Allah Ta'ala atas Nabi? Yakni minta Tuhan rahmat atas Nabi. Orang panggil ar-rahmatu al-makrunatu bi-ta'zim. Kita tahu sallallahu minta Allahu Ta'ala rahmat di atas Nabi. Apa mudah deki? Minta apa? Minta rahmat atas Nabi. Bukan minta hancur atas Nabi. Bukan minta menasa atas Nabi. Pamu pehak sallallahu. Cuba lapar tu pergi pehak molek. Salat idafat pada Allah mana apa? Salat idafat malaikat mana apa? Salat idafat pada lain pada Allah dan pula masalah malaikat mana apa? Dah. Lepas tu duk cerak lah deh. Tak ada Allah tu, tak ada taufik hidayah. Minta doa lah dia masuk taufik hidayah Allah Ta'ala ni. Amin. Dah kecap pun tu lah. Dah kecap beratus-ratus tahun. Ulama dah kecap ni beratus tahun. Tak ada Allah. Dia tak say. Nak buat kan? Dia kerah perau. Panggap orang kerah perau. Tak boleh kecap. Dia bugi masuk. Siawela pelau-pelau. Kecap pun ni siawela. Kita kecap royak dia tak perau. Dia nak nampak dia tu. Nah, tak nampak dia tambah buat tu. Kalau kita royak tu gini-gini. Royak alasan apa baku pun. Nah, orang panggil tak pakar. Sebab dia tak say. Hati dia tak terbuka mula dikata keadaan wa muluk. Orang panggil hati dia tak buka mula lagi untuk muluk. Lepas tu Tuhan nak taufik hidayah kan. Bukan Tuhan tak say taufik hidayah dia. Dia tak buka hati untuk masalah muluk Nabi ni. Lepas tu Tuhan tak taufik hidayah dia. Dah. Tu dengar tu. Dengar nak gerak-gerak baik. Masa jangan kasih rabu deh. Rabu lah ke mondok. Jamung ulga telah biyung deh. Masalah yang kedua, tiada dihukumkan. Dah, baru ni kita dengar ulama tu. Dia ada tu baik lelaki. Dia kata nak kata orang, dia kata ni. Wahbi cantik celaka. Dia kata teruk, ulama tu kata teruk. Lepas tu dengar, rasa takut kita dengar apa. Nah, ni lepas tu ada orang. Lepas tu, kita tengok pelik lelaki ni. Kalau kita aling sungguh, apa kita hidup rak orang? Duk cari buku, mata. Lepas tu tengok. Kalau kita pandang, kita mengajar sendiri. Lepas ni, duk nanti rak orang, buka klik orang, nanti kata kok orang. Buka klik orang, nanti kata kok orang. Lepas orang ni orang juh dah ni. Lepas orang ni orang panggil orang ngaji dah ni. Orang ni orang aling dah ni. Orang aling sungguh dia tak kritik orang. Lepas dia tak kata kok orang. Lepas ni orang panggil sifat worok tak ada. Orang panggil. Worok tak ada, tasawuf tak ada. Dia kata kok orang. Sikit tik orang. Sikit tik orang. Sikit orang tak kena. Lepas tu kalau lagu ni sifat Rasulullah tak. Bukan sifat Rasulullah. Rasulullah tak pi orang. Rasulullah tak kata kat orang. Rasulullah tak tengok keburukan orang. Pas kita tengok orang ngajar, mula kata panjang tak kena. Demo tu tak kena. Demo ni tak kena. Pas kita tara mana kita ni? Tengok fak bid'ah dah ni. Dia kata fak bid'ah dah. Orang yang bid'ah, yakni orang mereka-reka pada agama dengan kata kufur seperti Mu'tazilah kata nah. Bahawa sehamba itu menjadi perbuatan dirinya. Maka bukan Tuhan menjadi perbuatan. Duduknya dan bergeraknya dan pula gawa dia ni. Makan dan minumnya. Makan kita, minum kita, mik nasi le pinggir kita cekak buh le mulut. Ni perbuatan kita. Bukan perbuatan Allah. Mu'tazilah kata. Tetapi Allah Ta'ala jadi rang di dalam diri kita. Sebab tu kita boleh bergerak tangan kita, dia cekak nasi buh le mulut. Sebab rang tu hawi kita.
Waktu Mu'tazilah tak jatuh kufur, tak jatuh jadi murtad dah. Nah, ataupun tak jadi murtad. Dua, bahawa Allah Ta'ala kata, hamba tak dapat melihat Tuhan pada akhirat kerana mentakwi Mu'tazilah pada ayat fa inistaqarra fasau fa inistaqarra makanahu fasawfa tarani. Hak duk masa Allah silap ke? Ni. Masa Allah duk jadi selisihnya di antara Mu'tazilah dengan ahli sunnah tuju istaqarra. Istaqarra Mu'tazilah ada takwil istiqrar muhal. Makna kata tetap bukit saat ni perkara yang mustahil. Jadi ketika Allah Ta'ala tahir Musa, mu nanti tengok bukit ni. Kalau bukit ni tak kocok, bukit ni tak hancur, nascaya mu boleh tengok ku. Tapi ketika Tuhan kata bukit kocok uruk utuh, Musa sampai tanah, jatuh sampai bawah. Maka situlah tubuh hukum katanya Mu'tazilah al-istiqrar muhal. Maka masa Allah tetap bukit tu dikata perkara mustahil, faru'iyatullah muhalatun. Maka lihat Tuhan pun mustahil. Tapi ahli sunnah kita wal jamaah takwil pada ayat ni juga fa inistaqarra makana, mana al-istiqrar inda ahli sunnah wal jamaah jawazun dan jaizun haram. Tuhan nak tetap bukit pun boleh. Tika nak buka hijab Musa tengok. Maka ahli sunnah kata al-istiqrar jaizun faru'iyatullahi jaizah. Hei, lapa istaqarra ni saya. Tapi Mu'tazilah tak boleh tak al-istiqrar muhal. Istiqrar nak tetap bukit, tak utuh bukit tu perkara yang mustahil. Maka faru'iyatullah mustahilatun. Maka lihat Allah Ta'ala pun mustahil. Tapi ahli sunnah takwil pada istiqrar, al-istiqrar jaizun faru'iyatullah jaizah. Sini ya, lafaz istaqarra ni. Maka Mu'tazilah jadi kafir? Tak jadi kafir. Nah, hak jadi kafir mubtadi' macam ni. Yang mengatanya Tuhan itu berjising dan bertokar macam kita dan macam bukit buka. Tuhan bertokar macam kita. Ada berjuzuk, ada tangi, ada tapak tangi, ada kaki, ada masalah siku, ada kepala, ada hidung. Berjising macam kita. Lagu ni kufur. Dan pula Tuhan saat ni tidak mengetahui perkara-perkara juz'i. Yakni perkara yang pesim bersuku-suku Tuhan tahu. Hak Tuhan tahu benda bertokar seperti bukit Tuhan tahu. Seperti langit Tuhan tahu. Seperti bumi Tuhan. Pesim benda berjuzuk, benda pesim jadi bersuku-suku. Supaya butir-butir Tuhan tak tahu. Maka orang yang mengata mubtadi' macam ni jatuh ugamu. Tuhan tak tahu debuh lele ke? Benda berjuzuk lah. Adapun bukit setokar Tuhan tahu. Kata setengahnya. Mubtadi'. Langit Tuhan tahu, bumi Tuhan tahu. Tapi pasal benda berdebu, benda halus, benda berjuzuk, benda kecil-kecil, dia kata Tuhan tak tahu. Masalah keempat, wajib mukallaf bersegera pada taubat. Pada dosa besar, wajib kena garah, bertaubat selalu. Kalau jatuh minum arak, taubat selalu. Kalau yang makan reba, kena bertaubat selalu. Makan harta anak yatim, maka kena bertaubat. Dosa kecil, seperti mana? Kita lihat pusat laki-laki ajnabi. Ataupun kita pergi tengok rambut para puan. Maka wajib kita segera pada taubat. Kalau tak taubat selalu, maka dosa kita masing hari masing bertambah, masing kau banyak. Jadi setambung. Jadi dosa besar juga kalau dosa kecil kalau kita tak taubat. Sekat dulu kan mari kata wallahu a'lam dah.